Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini awak akan belajar sejarah pukul 9 hingga 10 pagi. Okay, jadi saya harap semua dah dapat buku teks. Okay, saya rasa mula hari Selasa, kamu dah mula ambil buku teks kan? Okay, kalau belum boleh download daripada PDF yang saya berikan sebelum ni. Okey, untuk bab hari ini kita akan belajar bab 1. Tajuknya ialah kedatangan kuasa barat. Okey. Jadi untuk topik hari ini kita akan sentuh 1.1 dan 1.2. Okey, 1.1 ialah kestabilan dan kemakmuran negara kita dan 1.2 ialah faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey. Jadi di akhir pembelajaran ini kamu akan dapat tahu bagaimana negara kita ini dikatakan sebagai makmur dan stabil. Okay? Dan kamu juga akan dapat tahu apakah sebab-sebab kuasa barat datang ke negara kita. Okay? Apa maksud sebab? Faktor. Okay? Apakah faktor-faktor negara barat ini datang ke negara kita? Okey, jadi saya nak awak dengarkan dan perhatikan slide yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, kemudian awak akan jawab menggunakan modul sejarah. Okey, jadi modul ni awak dapat semasa awak memulangkan dan mengambil buku teks kan? Okey, kalau belum tak apa, awak tengok dulu. Saya akan kongsikan dalam file PDF. Okey. Awak boleh tengok dulu. Nanti bila dah dapat modul ni, okey, awak boleh buat dalam modul ni apa arahan yang saya minta awak buat. Okey, selamat belajar. Okey, bab 1, kedatangan kuasa barat. Okey, di bawah tajuk 1.1, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut, okey, saya nak awak buka buku teks muka surat 4. Okey, dah buka belum? Okey, buka sekarang muka surat 4. Okey, untuk topik ini awak kena tahu dulu ya apa yang dimaksudkan dengan stabil dan makmur. Okey, negara kita adalah negara yang stabil dan makmur. Apa yang dimaksudkan dengan kestabilan? Okey, negara yang stabil adalah disebabkan wujud sistem pemerintahan dan pentadbiran. Okey, negara kita ada tak pemerintahan? Ada, pentadbiran ada. Okey, ia hasil daripada kebijaksanaan pemerintah yang sedia berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negeri. Okey, jadi pemerintah ni wajib berganding bahu dengan rakyat. Okey, supaya negara kita ini dapat membangun. Okey, apa jadi kalau tidak berganding bahu? Okey, jadi negara akan berpecah belah. Masa itulah terjadinya rusuhan dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah kemakmuran. Okey, bagaimana negara kita dikatakan makmur? Okey, ianya datang daripada sumber hasil bumi dan hasil alam yang dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Okey, apa itu hasil bumi? Apa itu hasil alam? Siapa tahu? Okey, hasil bumi. Okey, hasil bumi. Contohnya apa yang terdapat dalam bumi kita lah. Okey, contohnya emas, biji timah, okey, arang batu ke, okey, dan hasil alam. Okey, apa yang terdapat di alam semesta kita? Okey, contohnya kayu balak, okey, kemudian buah-buahan, tanam-tanaman, okey. Jadi semua itu dimanfaatkan. Okey, kita tengok negara kita. Okey, manfaat tak? Okey, ya. Okey, jadi bila hasil-hasil sumber hasil bumi dan hasil alam tersebut dimanfaatkan, jadi negara kita adalah negara yang makmur. Okey, dan kemuncak kepada kemakmuran ini ialah perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Okey. Contohnya kegiatan intelektual yang macam kita belajar ni, okey. Apa yang kita belajar ni semakin berkembang. Okey. Jadi semakin gemilang. Okay, itu yang dipanggil sebagai kemakmuran sesebuah negara.
Okey, kita tengok dulu kestabilan. Okey, kestabilan macam yang saya cakap tadi. Apa yang dimaksudkan dengan kestabilan? Ingat lagi? Okey, negara yang mempunyai pemerintah yang bijaksana, yang bijak dalam memerintah dan mentadbir. Okey. Bagaimana hubungan dengan rakyat? Hubungannya baik. Okey, supaya dapat membangunkan negara. Okey, seperti negara kita, okay, negara kita mempunyai sistem pemerintahan yang apa? Mantap. Okey. Jadi dari segi apa? Dari segi sistem pentadbiran, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat, ianya tersusun dan dengan sistematik. Okey. Jadi bila negara yang stabil tu dia ada sokongan rakyat. Okay, jadi bila rakyat dengan pemerintah baik, okay, saling sokong menyokong, jadi hubungan luar dapat dijalinkan dengan berkesan. Okay, bagaimana sistem pemerintahan negara kita? Sistem pemerintahan negara kita adalah turun-temurun sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kamu pernah belajar masa tingkatan 2. Okay. Jadi ini corak pemerintahan negara kita daripada sistem pemerintahan beraja. Okey, tampuk yang teratas sekali ialah sultan. Okey, sultan ni dia mentadbir di peringkat negeri. Okey, dia menjadi lambang kedaulatan negeri. Okey, contohnya apa? Sultan apa yang ada? Sultan Johor. Betul. Okey. Okey, kaum kerabat diraja serta pembesar membantu pentadbiran dan melaksanakan perintah sultan. Okey. Yang kedua, di bawah sultan ada pembesar. Okey, pembesar jaga kat mana? Pembesar jaga dekat jajahan dan daerah. Okey. Jadi apa tugas-tugas pembesar? Okey, melaksanakan tugas menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, kemudian penghulu. Penghulu jaga kat mana? Penghulu jaga dekat mukim. Okey, ataupun kampung, iaitu unit paling kecil dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu. Okey, ketua kampung dipanggil sebagai penghulu atau penggawa. Ketua kampung menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. Okey, itu dari segi sistem pemerintahan beraja. Bagaimana pula dengan sistem pemerintahan dekat negeri sembilan? Okey, dekat negeri sembilan, beginilah rupa hierarki pemerintahannya. Okey, yang teratas sekali kalau pemerintahan beraja kita panggil sultan raja. Kalau dekat negeri sembilan dipanggil sebagai Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Okey. Di bawahnya adalah undang, kemudian lembaga, buah pak, anak buah dan ibu soko. Okey. Okey, manakala dekat Sarawak. Okey, dekat Sarawak sistem pemerintahan dia terbahagi kepada dua, iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Manakala dekat Sabah, okey, ada 3. Okey. Apa yang terdapat di Sabah tetapi tidak terdapat di Sarawak, iaitu sistem ketua bebas. Ya, betul. Okey. Okey, jadi inilah yang dimaksudkan dengan kestabilan, okey, iaitu mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan struktur sosial yang sistematik. Okey, jadi negara yang stabil, maka pemerintah dan rakyatnya pun stabil lah. Okey, tak ada masalah dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Okey. Okey, negara yang stabil juga mempunyai sistem perundangan sendiri. Macam negara kita ada 2 jenis undang-undang, iaitu undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Okey. Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 999 Perak. Okey. Manakala undang-undang tidak bertulis pula Adat Berpatih. Okey. Selain itu, negara yang stabil mempunyai hubungan luar. Maksudnya hubungan dengan negara luar pun stabil.
Okey, maksudnya bila pemerintahan dalam negara dan rakyat tak ada masalah, tak ada kucar bilau, tak ada apa? Tak ada tak ada rusuhan, tak ada masalah. Okey, jadi hubungan dengan negara lain pun dia akan stabil juga. Okey. Okey, kita tengok sebab apa, bagaimana hubungan luar stabil. Okey, disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Okey, saya highlightkan kebijaksanaan pemerintah. Okey, ni. Okey, menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan. Okey, bila pemerintah bijak, okey, menjalinkan hubungan diplomatik, maksudnya menjalinkan hubungan dengan negara luar, okey, jadi dapatlah meluaskan, negara kita dapat meluaskan pengaruh. Ini zaman dululah. Okey, kemudian melindungi daripada musuh, okey, memajukan ekonomi dan menstabilkan sistem pemerintahan. Okey, jadi itulah secara keseluruhan yang dimaksudkan dengan kestabilan. Okey, kestabilan negara kita. Okey, kemakmuran pula. Okey, macam tadi saya dah terangkan tentang maksud kemakmuran, betul? Okey, maksudnya hasil bumi dan hasil alam dalam sebuah negara yang dimanfaatkan. Okey. Okey, apakah contoh hasil bumi yang kita manfaatkan dalam negara kita? Okey, ni saya bagi contoh tapi tak banyaklah. Okey, contohnya biji timah, okey, kita manfaatkan menjadi tin. Okey. Kemudian emas manfaatkan jadi barang kemas. Okey, dan perak manfaatkan jadi barang-barang perhiasan. Okey. Okey, jadi bagaimana cara nak mendapatkan hasil bumi ni? Okey, sejarahnya pada awalnya menggunakan kaedah apa? Cuba tengok muka surat 6. Okey, kaedah mendulang dan melampan. Okey. Okey, selalunya dilakukan di kawasan sungai sebab biji timah banyak didapati di lembah sungai. Okey. Okey. Selain hasil bumi, ada juga dalam negara kita hasil alam. Okey. Jadi hasil alam seperti apa yang terdapat dalam alam sekitar negara kita? Okey, seperti rempah ratus, damar, rotan. Ia juga dikenali sebagai sumber hasil hutan. Okey. Okey, contoh yang saya letak kat slide ni, daun mengkuang. Manfaatkan menjadi tikar. Okey. Kayu manfaatkan menjadi perahu. Rotan menjadi perabot. Hidupan laut menjadi makanan dan ubat-ubatan serta pokok gaharu boleh dimanfaatkan menjadi minyak wangi. Okey, maksudnya kat sini nak cakap, okey, negara yang makmur, yang kaya dengan hasil bumi dan hasil alam yang dimanfaatkan. Okey, bila dimanfaatkan maka ekonomi menjadi lancar. Betul tak? Sebab kita boleh jual, orang beli, okey, dan ada hubungan diplomatik dan perdagangan antara sesebuah negara. Okey. Okey, negara yang makmur juga mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Okey, macam negara kita, okey, dah mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Okey, jadi negara kita telah bijak mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan kehidupan. Okey. Jadi macam-macam lah yang dilibatkan dalam sistem ekonomi ini seperti perdagangan, okey, pelabuhan dan perdagangan dan pelabuhan, timbang sukat dan ukur, mata wang dan sistem percukaian. Okey, sila rujuk muka surat 7. Okey. Okey, yang pertama dari segi perdagangan dan pelabuhan. Okey, jadi negara kita mempunyai pelabuhan yang strategik di muara sungai. Okey, pada awalnya contoh pelabuhan yang ada iaitu seperti pelabuhan Johor, Kedah, Klang dan Melaka. Okey, selain itu sistem timbang sukat dan ukur. Okey, contohnya semak muka surat 7, masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepol,
leng, kal, cupak dan gantang. Okey, kemudian daripada kemudian datanglah pedagang-pedagang lain daripada China, daripada India. Jadi pedagang China dia datang, dia bawa perkataan lain. Okey, maksudnya dia bawa sistem timbang yang lain. Dipanggil sebagai kati, tahil, pikul. Okey, kemudian datang pula pedagang India. Okey, membawa sistem timbang sukat yang lain pula, iaitu dipanggil sebagai sagam, mayam dan bungkal. Okey, manakala mata wang pula, okey, pada permulaannya negara kita orang dulu menggunakan sistem barter. Okey, tetapi bila dah ada sistem mata wang, okey, mereka daripada logam timah atau emas, ia menjadi ikutan. Okey, menjadi ikutan negeri-negeri Melayu lain untuk mengeluarkan mata wang masing-masing. Kalau kita tengok kat sini mata wang emas Kedah, mata wang emas Kelantan atau duit Kijang, okey. Kemudian mata wang Terengganu atau duit Pitih Terengganu. Okey, selain itu adanya sistem percukaian. Okey, dari segi sistem percukaian, adanya bayaran ke atas hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Okey, maksudnya setiap kali hasil-hasil itu dikeluarkan, perlu dikenakan cukai. Okey, jadi cukai itu siapa yang dapat? Ia adalah sumber pendapatan pemerintah. Jadi pemerintah tu ambil sumber tersebut. Okey, untuk apa? Untuk memakmurkan negeri. Okey, sebab itulah dia yang dikatakan negara yang makmur mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Okey, yang ketiga, negara yang makmur juga mempunyai kegiatan keintelektual. Okey, kita tengok apa itu kegiatan keintelektual. Okey, rujuk buku teks muka surat 8. Okey, kegiatan keintelektual tu ialah pendidikan. Okey, adanya pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Okey. Okey, pendidikan tidak formal ni macam mana? Okey, pendidikan tidak formal ni ialah pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Maksudnya daripada kecil sampai waktu sekarang ni, ada tak ibu ayah awak ajar awak benda yang tak ada dalam buku? Okey, contohnya ajar awak cara mandi, cara makan. Okey, itu semua adalah pendidikan awal dan diasuh oleh keluarga awak. Dipanggil sebagai pendidikan tidak formal. Disampaikan melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang, cerita. Okey, contohnya cerita rakyat, kisah si tanggang anak derhaka. Okey, ingat, tahu tak kisah si tanggang anak derhaka? Okey, si tanggang anak derhaka ni kisahnya tentang bagaimana si tanggang ni melayan ibunya. Okey, yang penat lelah mengandungkan dia, melahirkan dia, menjaga dia sampai besar. Lalu dia dah jadi kaya raya, kahwin dengan puteri raja. Kemudian dia melupakan ibunya. Maksudnya, dia tidak mengaku ibunya sebagai ibunya lah. Okey, jadi apa yang ibu dia buat? Ibu dia sumpah dia jadi batu. Okey. Jadi itu asuhan dalam keluarga. Maksudnya mak ayah awak ceritakan kisah si tanggang tu dan pengajaran awak dapat ambil daripada kisah tu. Jangan jadi anak derhaka. Kemudian contoh lain seperti anjing dengan bayang-bayang. Okey, maksudnya kisah dia tentang anjing tu dia sangat tamak sehingga dengan bayang-bayang dia pun dia nak cemburu. Okey? Adalah kisah dia. Kalau tak tahu nanti cuba tanya. Ataupun boleh Google. Okey, kemudian pendidikan formal. Pendidikan formal bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan pada asalnya dululah. Okey. Jadi dilaksanakan di mana? Di masjid, surau, pondok, madrasah dan istana. Okey, boleh tengok dalam buku surat 9 apa yang diajari kat istana, apa yang diajar kat masjid dan surau, apa yang diajar kat pondok serta madrasah. Okey. Okey, kemudian okey,
kesan daripada pendidikan formal ni, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan lingua franca. Okey, bermaksud bahasa yang sering digunakan dalam perdagangan di alam Melayu. Okey. Jadi bahasa Melayu sendiri membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Okey, contohnya kitab dan karya kesusastraan yang bermutu tinggi iaitu Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12, Misal Melayu, okey, dan Hikayat Datuk Merpati Jepang. Okey. Maksudnya inilah yang dimaksudkan dengan kemakmuran sesebuah negara, adanya kegiatan keintelektual. Okey, jadi kita habis sudah 1.1. Saya rasa sampai sini dulu. Okey, 1.2 nanti next class. Okey, jadi apa yang awak dah dapat ialah tentang apa? Kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, tolong recall balik. Kalau tak faham, awak boleh ulang-ulang lagi tengok video ni. Okey. Okey, rasanya itu sahaja untuk hari ini. Okey, sebagai kerja rumah, okey, tolong modul yang kamu dah siapkan tu, dah ambil hari tu. Dah hari tu pula. Hari ni lah kan. Okey, petang ni modul tersebut sila tuliskan nama, okey, kelas dan guru subjek. Kemudian saya nak minta awak siapkan muka surat 1 hingga 3. Okey, itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi akan datang. Okey, selamat belajar, selamat menyiapkan kerja rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.